Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam sesi kuliah dalam talian bagi kursus SKKC 1053 Penulisan Skrip dan Apresiasi. So, sekarang kita berada di minggu ke-6 dan untuk kuliah pada minggu ini kita akan membincangkan tentang proses-proses visualisasi ataupun bagaimana cara untuk kita mentransformasikan idea ataupun daripada penulisan skrip ke skrin. Baiklah, kita mulakan kuliah pada hari ini dengan dua gambar yang ini. Okey, kita ada seekor kucing dan juga sebuah kotak. Jadi, dalam tempoh 10 minit daripada sekarang, mungkin anda boleh cipta satu cerita berdasarkan kreativiti dan imajinasi anda tentang dua benda yang telah saya berikan ini. Seekor kucing dan sebuah kotak. Mulakan cerita anda sekarang. Okey, berdasarkan cerita-cerita yang telah anda cipta sebentar tadi, saya yakin banyak cerita-cerita yang kita boleh hasilkan berdasarkan seekor kucing dan juga sebuah kotak. Mungkin ada pelajar yang akan menggunakan kreativitinya menghasilkan cerita bahawa seekor kucing dimasukkan dalam kotak. Itu mungkin satu cerita yang klise. Ataupun mungkin ceritanya adalah kucing apabila dimasukkan ke kotak akan bertukar menjadi manusia ataupun makhluk asing. Itu mungkin satu cerita yang luar biasa. Jadi terpulang kepada anda sendiri dan juga bagaimana cara anda mencari, menginterpretasi dua buah gambar ini untuk menghasilkan sebuah cerita. Dan yang penting adalah semua ini datang daripada satu konsep yang kita namakan sebagai idea. So, dari mana anda mendapat idea untuk menghasilkan cerita-cerita mengikut kemampuan dan juga kreativiti anda sebentar tadi? Okey, maknanya di sini sekarang untuk mendapatkan idea terdapat 5 faktor utama yang mendorong anda untuk anda mendapatkan idea terhadap sebuah cerita, iaitu yang pertamanya dari segi kognitif, kedua perasaan, pendengaran, penglihatan dan hiduan. Agak pelik sikit yang kelima tu apabila kita berbicara tentang hiduan. Baik, kita lihat satu persatu. Dari segi kognitifnya, anda mendapat sesebuah idea melalui tingkah laku anda. Bagaimana cara anda dibesarkan, bagaimana cara anda melihat dunia ini, bagaimana cara anda melihat seekor kucing dan juga sebuah kotak, maka terhasillah sebuah idea ataupun cerita anda berkenaan dengan kucing dan juga kotak. Itu dari segi kognitif. Yang keduanya dari segi perasaan. Mungkin ada di kalangan kita yang terlalu cintakan kucing, sayangkan kucing dan sebagainya, maka dia menghasilkan sebuah cerita yang berkaitan dengan kucing yang mungkin kucing yang comel, kucing yang sakit, kucing yang terbiar dan sebagainya. So daripada situ datang idea daripada perasaan itu sendiri. Bagaimana anda menzahirkan perasaan anda, cintakan kucing, sayangkan haiwan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari segi pendengaran. Okay, mungkin kita dengar, mungkin kita katalah kalau kita tengah berjalan-jalan, berada di warung kopi dan sebagainya, tengah makan pizza ke KFC, McDonald. Oh, tak boleh sebut nama jenama. Okay, katalah anda sedang duduk-duduk dan anda terdengar perbualan bahawa ada isu-isu ataupun kes-kes kucing yang didera dan sebagainya, kotak misteri dan sebagainya. So, pendengaran anda juga menyumbang kepada bagaimana penghasilan sesebuah cerita, idea terhadap sebuah cerita. Dan sama juga dengan konsep dengan penglihatan. Kita mungkin terlihat, terbaca di media sosial, di Twitter sebagai contohnya, buka timeline, tiba-tiba kita menampak page-page daripada pencinta kucing dan sebagainya, tentang kekiutan kucing-kucing yang berada di dunia ini, okey, tentang berita-berita tentang kucing yang ada di Malaysia dan sebagainya. So itu menimbulkan satu idea kepada anda bagaimana untuk anda menghasilkan sebuah cerita berdasarkan kepada penglihatan dan juga pendengaran anda. Dan yang ketiganya, matilah nak. Hiduan. Hiduan ni agak pelik sedikit untuk kita bicarakan berkenaan dengan konsep idea. Tetapi cara yang terbaik untuk kita lempiaskan atau untuk kita transformkan kita punya idea adalah, sebagai contohnya, jika anda ternampak najis kucing, sebagai contohnya, bau najis tersebut mungkin memberikan inspirasi kepada anda untuk mendapatkan idea menulis sebuah cerita berkenaan kucing. Okey, bunyinya agak belik, tapi itulah hakikatnya pada hari ini apabila kelima-lima ini, 5 faktor ini merupakan bagaimana datangnya idea untuk anda menghasilkan sesebuah cerita. Okey, sebagai seorang penulis skrip, anda perlu mempunyai 5 ciri yang ini. Okey, ciri yang pertamanya adalah kita perlu mengetahui, keduanya kita perlu memahami, ketiga kita perlu merasakan, keempat kita perlu memberi,
Dan yang kelima, kita perlu menjangkakan. So, apa yang dimaksudkan dengan kelima-lima sifat sebagai seorang penulis skrip yang baik? Baiklah, sebelum kita tahu macam mana proses untuk mentransformkan idea kepada visual, benda ini amat penting kepada anda. Kerana kalau anda tidak mempunyai kelima-lima ciri ini, sukar untuk anda untuk menghasilkan sebuah cerita yang betul-betul menarik perhatian khalayak yang menonton cerita anda. Okey, mengetahui. Kalau kita tak tahu cerita kita buat tentang apa, so macam mana untuk kita menghasilkan sebuah skrip yang baik? Let's say kalau kita cuba untuk menghasilkan cerita tentang alien ataupun sebagai contohnya, saya ambil contoh cerita Korea. Kalau dalam cerita Korea, bagaimana cerita Crash Landing on You. Siapa tengok? Kan? Mungkin ramai yang tengok cerita Chloe yang memang tengah hot sekarang di Netflix. Okay. Kalau anda tidak mengetahui apa yang berlaku di North Korea, kalau siapa yang tidak mengetahui cerita tersebut, cerita itu mengisahkan tentang percintaan seorang tentera North Korea yang jatuh cinta dengan usahawan daripada South Korea. Okay. So, latar belakang cerita itu bermain-main di sekitar masa sekarang dan melibatkan latar set North Korea dan juga South Korea. Jadi kalau anda tidak mengetahui apa yang berlaku di North Korea, apa yang berlaku di South Korea, anda tidak mengetahui budaya masyarakat tersebut. So macam mana untuk anda menghasilkan sebuah skrip yang baik? So mulalah datangnya ciri-ciri skrip yang kadang-kadang merapu. Sebagai contohnya kalau di Malaysia, kalau kita tengok drama pukul 7 malam kan, katalah kalau ada satu babak di mana seseorang yang sakit terlantar di hospital. Kalau kita tidak mengetahui apakah prosedur-prosedur yang perlu dipakai oleh seorang pesakit ketika babak terlantar di hospital sebagai contohnya, kita akan mula menggunakan peralatan-peralatan yang tidak sepatutnya digunakan oleh seorang pesakit. So, bila jadi benda tu, mulalah keluar di Twitter, keluar di Instagram, keluar di social media, kita akan dikecam teruk. Apalah jenis penulis skrip macam ni? Tak apalah tak tahu. Terutama sekali doktor-doktor yang akan kecam kita kan. Alright. Yang keduanya, memahami. Kalau kita menulis sebuah skrip berkenaan dengan cinta sebagai contohnya. Kalau kita tidak pernah bercinta, kalau kita tidak pernah memahami perasaan orang yang bercinta, agak sukar kan untuk kita menulis sebuah cerita yang betul-betul berkait dengan elemen percintaan. Senang cerita, orang cakap macam tak feel lah cerita ni, macam tak feel, tak space, tak rasa, tak sampai. Okey? So, benda yang paling penting adalah untuk memahami. Dan untuk memahami ini pula, kita perlu melalui proses-proses tersebut. Let's say nak buat cerita tentang seorang gangster. Cuba lalui dulu kehidupan seorang gangster tu macam mana. Tapi jangan pukul orang pula. Kan? Contoh kalau macam sekarang, isu COVID yang sedang melanda dunia pada hari ini, melanda Malaysia dan sebagainya. Untuk kita potretkan tentang kebimbangan rakyat pada masa sekarang ni. Kalau kita sendiri tak ambil tahu, kalau kita sendiri tidak memahami bagaimana perasaan orang-orang yang terlibat dengan penyakit COVID ni, virus COVID ni, susah untuk kita menghasilkan sebuah cerita yang betul-betul menarik. Okey, merasakan. Okey, merasakan ni lebih kurang macam memahami tadi, tapi merasakan akan lebih empathy. Kita cuba meletakkan diri kita di dalam kasut orang yang merasai benda tu. Kalau kita buat cerita tentang seorang wanita yang didera oleh seorang suami sebagai contohnya. Okay, cuba rasa bagaimana kesakitnya kita kena dera macam tu. Peritnya didera oleh seorang lelaki. Tapi kalau kita nak buat cerita yang agak tak klise, cuba buat cerita pula seorang lelaki yang didera oleh seorang perempuan. Kan? Ramai je lelaki sekarang yang kena dera dengan perempuan. Cuma penderaan itu tidak berlaku secara fizikal, tapi penderaan dari segi mental. Kan? Siapa yang pernah rasa pernah kena dera kat sini? Cubalah buat cerita awak. Okay? Yang keempat, memberi. Memberi ni lebih kepada apabila awak mengetahui, memahami, merasai, awak akan cuba memberi elemen yang sama kepada penonton-penonton anda ataupun pembaca skrip anda, penulis novel dan sebagainya. Kan, bila kita baca, kita feel lah benda tu, kita bagi. Okay? That's why untuk memberi ini, awak perlu ada satu elemen dalam penulisan, iaitu menulis dengan seikhlas hati. Cuba jangan menulis sebab awak rasa awak just nak sharing that thing. Okay? Awak nak bagi tahu kat semua orang yang macam, aku tahu benda ni, tahu-tahu sikit knowledge, lepas tu tiba-tiba awak nak tulis, awak cakap awak tahu benda ni without any for example, you need to make sure that you have any research, you do a research on that thing. Okay, for example macam saya cakap tadi, kalau kena dera, buat research apa statistik penderaan sebagainya, so barulah orang boleh faham, barulah kita boleh tahu untuk merasai bagaimana perit yang kena dera tadi tu kan, kalau buat cerita kena dera.
Okey, dan juga menjangkakan. Menjangkakan ni pula, setiap kali apabila kita menulis sesebuah skrip, elemen jangkaan, let's say, benda ni akan memudahkan awak untuk awak tidak termasuk di dalam elemen klise. Okay, for example, kadang-kadang kalau kita tulis skrip, tiba-tiba audience macam dah boleh tahu, alah, ni kejap lagi confirm lah. Laki ni jumpa perempuan ni, lepas tu kejap lagi bercinta, boom. Lepas tu dihalang keluarga yang miskin, yang kaya, sebagainya. So, benda tu dah boleh dijangka. So, awak perlu mengelakkan supaya elemen jangkaan di dalam skrip ini berlaku di dalam skrip anda. Okay, so just make sure yang biar orang cakap ada elemen plot twist. Wow, tak dijangka-jangka tiba-tiba ini yang terjadi. Okay, tapi untuk jadi nak buat cerita awak ada dengan elemen-elemen plot twist ni, a bit susah sikit. Tetapi berdasarkan awak 5 komponen untuk mencari idea tadi, I'm sure that you can do that. Okey, habis kepada sifat-sifat penulis. Sekarang, mungkin anda kena tahu apakah perbezaan di antara penulis skrip TV di radio dan juga penulis skrip filem. Okey, minggu lepas kita telah berjumpa dengan seorang penulis skrip drama dan juga adaptasi filem, Puan dah lupa nama dia, Puan Mahfuzah Idris. Okay. So, beliau adalah contoh seorang penulis skrip untuk stesen televisyen ataupun penulis skrip drama. Tetapi ada beza ataupun tidak antara penulis skrip drama, which is untuk televisyen dan juga radio, dan juga penulis skrip filem. Okay. Sebenarnya ada. Okay. Sebagai contohnya, penulis skrip drama ataupun televisyen sebagai contohnya. Kalau di RTM, kita ada satu unit yang dinamakan unit drama. Okay, unit drama ni dia akan produce all the scripts, all the production untuk disiarkan di dalam RTM. Dia tak panggil orang luar. Okay, dalam kes Puan Mahfuzah tu pula, beliau penulis untuk stesen televisyen, tetapi beliau adalah seorang freelancer. Okey, tetapi kita sekarang bercerita tentang penulis skrip yang berada di dalam sesebuah organisasi, okey, yang memang kerja full time. Okey, sifat operasinya adalah bersifat berstruktur. So maksudnya dia tahu jawatan dia adalah sekadar penulis skrip, so maknanya kerjanya adalah menulis skrip. Maknanya mungkin part research dilakukan oleh orang lain, jawatan lain. Mungkin part visualization dibuat oleh departmen yang lain. So struktur kerjanya ada hierarki tertentu dan melibatkan prosedur yang tertentu. Okey, penerbitan bersifat berterusan. So maknanya tak boleh stop. Kalau tiba-tiba dia diberikan tugasan untuk menghasilkan 10 episod. So maknanya 10 episod dia kena run macam tu je. Dan let's say kalau macam benda tu nak disambunglah kerjanya. Okey, katalah habis satu drama. Tiba-tiba dia kena fikir pula untuk buat drama yang lain. Sebab dia memang tugasnya adalah seorang penulis skrip untuk drama di stesen televisyen. Okey, penulis di stesen televisyen juga dan juga radio perlu ada satu sifat iaitu segera dan semasa. Maksudnya, diorang ni kena berfikir secara cepat. Tap. Ada isu tu masuk dekat dalam skrip diorang. Cara menulis tu pula kena direct. Sampai. Tak ada nak berseni sangat. Okay. Kandungan tidak bersifat drama. Oh, lain pula dia punya ni kan. Kalau awak buat cerita drama, of course tak kandungan awak perlu bersifat drama. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah kandungan kalau let's say awak menulis untuk rancangan-rancangan hiburan sebagai contohnya. Tak boleh masukkan elemen dramatik tu. Walaupun sekarang kita dah nampak sebenarnya elemen dramatik tu sudah menjadi satu elemen yang wajib dalam setiap penulisan rancangan-rancangan di televisyen dan juga radio. Sebab itu adalah elemen yang untuk menjual cerita tersebut. Diorang sibuk sekarang nak kejar rating dan sebagainya. Okey, penulis adalah kaki tangan di organisasi. Telah pun saya bagi tahu di peringkat awal tadi. Genre-genre penulisan bagi penulis di stesen televisyen dan juga radio, diorang boleh menulis untuk rancangan hiburan sebagai contohnya. Diorang boleh menulis untuk rancangan majalah. Rancangan majalah ini lebih kepada rancangan dokumentari jugalah. Dan juga diorang juga boleh menulis untuk rancangan drama di televisyen. Kalau di radio, dia boleh menulis untuk rancangan drama radio. Drama radio ni kalau perasan sekarang memang dah tak ada dalam stesen-stesen radio swasta. Tetapi dalam stesen radio kerajaan masih lagi ada. Especially stesen radio di peringkat radio-radio negeri. Okay? Dan diorang hanya akan keluarkan drama-drama radio ni kalau ada upacara-upacara ataupun hari-hari perayaan tertentu. Sebagai contohnya, drama khas sempena Hari Raya, drama khas sempena Ramadan, drama khas sempena Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Okey, dan sekarang ni kalau awak perasan, di stesen TV, stesen swasta pun sekarang kalau siapa ada aplikasi Shock.
Kan? Dalam aplikasi Short sekarang ada satu drama seram. Drama audio seram. Cubalah dengar. So, itu antara salah satu bentuk penceritaan drama tetapi untuk penulisan radio. Okay? Dan di radio juga kita menulis untuk PSA, Public Service Announcement. Kita menulis untuk iklan dan juga promo. Yang ni awak akan belajar dengan lebih detail ketika awak mengambil latihan amali dalam Radio Midas nanti. Dan semua rancangan-rancangan yang diterbitkan di radio dan televisyen memerlukan penyelidikan. Kita tak boleh buat suka-suka rancangan-rancangan yang ikut suka hati kita. Tak boleh. Okay? Sebab setiap stesen ini ada dia punya matlamat, ada dia punya ideologi, ada dia punya agenda. Okay. Sebagai contoh RTM. Okay. Semua rancangan-rancangan dia perlu ada ideologi yang menyokong kerajaan. Sebagai contohnya. Kalau TV3, kita tengok pula siapa milikan media untuk TV3, media prima dan sebagainya. Ada political party di belakangnya yang menyumbang kepada bentuk-bentuk ideologi rancangan-rancangan yang dihasilkan. Okay. Dan untuk filem pula, ini perbezaan dia. Kalau awak menulis skrip untuk filem, awak terfokus kepada skrip filem sahaja. Selalunya penulis-penulis skrip filem ni dia tak akan buat kerja-kerja lain. Kerja dia memang tulis untuk filem sahaja. Okey? Dia adalah seorang freelancer, sama macam kes dalam Puan Mahfuzah tu. Puan Mahfuzah pun kadang-kadang dia tulis untuk filem kan. Alright? Tidak mengikut garis peraturan yang standard sebab selalunya kebanyakan syarikat-syarikat produksi ini diorang bukan milikan kerajaan. So diorang bebas untuk mengikut apa sebenarnya kehendak audiens, apa yang audiens nakkan, apa yang producer mahukan dalam rancangan-rancangan ataupun filem yang dihasilkan oleh mereka. Okay, so dia tak ada peraturan yang standard. Dia macam bebas sikit lah. Okay, bergerak sendiri. So awak kena banyak buat connection kalau awak adalah seorang penulis skrip dalam bidang filem. Connection ni penting sebab kalau awak tak ada connection, awak akan tak ada job. Okay. Perlu memulakan dengan skrip penuh 1 hingga 3 episod. Yang ni dia berkait rapat dengan ketika proses pitching. Let's say kalau awak nak jual idea awak kepada sesebuah produksi filem ataupun produksi drama. Sebagai contohnya, awak perlu standby selain daripada proposal, bid dan sebagainya. Awak perlu standby juga dengan skrip penuh untuk 1 hingga 3 episod. Sebagai contohnya. Okay, kalau dalam filem tu, filem susah lah kita bagi episod kan. So, yang ni berkait dengan drama lah. Awak kena make sure ada dulu 3 episod ni, orang cakap macam hook supaya orang minat dengan cerita yang awak jual kepada production tersebut. Bahagian yang seterusnya adalah proses-proses visualisasi. Ini adalah bahagian terakhir di dalam kuliah pada hari ini. Alright, sebelum itu, anda kena tahu pula di dalam industri perfilman, skrip filem dan sebagainya, ada perbezaan. Kalau kita tengok filem, kredit title keluar. Penulis skrip lain, lepas tu tiba-tiba penulis lakon layar ataupun screenplay dengan script writer. So ada beza ataupun tidak antara kedua-dua peranan ini? Anda rasa? Okey, sebenarnya ada. Alright. Penulis skrip selalunya seperti yang saya bagi tahu dekat awak tadi lah. Penulis skrip adalah orang yang menulis skrip, mengesan idea, dia bangunkan skrip tu, dia cari idea sebagainya, dia kembangkan skrip, dia buat skrip treatment dan sebagainya, dia sediakan proposal, dia menulis tanpa elemen-elemen teknikal. Ini sama macam kes penceramah kita pada minggu lepas, Puan Mahfuzah kan. Sama. Dia bagi idea, dia tulis. Tu je kerja je. Tetapi, penulis lakon layar pula adalah apabila seseorang yang membaca skrip yang dihasilkan oleh penulis skrip, dia akan transform skrip berkenaan kepada skrip yang ada elemen-elemen visualization dan juga technical. Okey? So, di peringkat inilah sebenarnya proses transformasi itu dah berlaku. Dan awak perlukan satu lagi peranan, seorang penulis skrip dan juga seorang penulis lakon layar. Penulis lakon layar ni akan cuba visualization apa yang berlaku di dalam, visualize apa yang berlaku di dalam skrip yang telah ditulis oleh penulis skrip. Okey, dia juga kena ada pengetahuan dan kemahiran bahasa media audiovisual. Sebagai contohnya di dalam skrip tu dia menulis tentang ada satu babak yang memerlukan jenis-jenis shot, size shot dan sebagainya. Telah pun saya ajar dalam tutorial kan. MCU apa benda, CU apa benda, wide shot nak guna waktu bila, INT apa benda, EXT apa benda. Okey, so dia kena tahu semua bahasa-bahasa audiovisual ni. Dan selalunya tugas dalam penulis lakon layar ini diberikan kepada pengarah ataupun seseorang yang boleh bekerjasama dengan pengarah. Dan kebanyakan situasi di Malaysia, penulis lakon layar selalunya pengarah lah. Sebab pengarah ni dia akan tahu apa yang sebenarnya dia nak ada dekat dalam skrin yang telah dihasilkan, filem yang akan dihasilkan nanti. Okey, itu perbezaan antara penulis skrip dan juga
penulis lakon layar. Sebab benda ni awak kena tahu, sebab benda ni akan berkait rapat dengan proses-proses visualisasi tadi. Seorang menulis, seorang akan transform that thing kepada bentuk visual. Alright? Ada perbezaan tak antara penulis skrip dengan penulis layar? Kita dah jawab tadi, ada bezanya. Alright. Ni panel skrip. Ada juga sesetengah produksi dan sebagainya. Dia orang ada satu panel skrip, which is dia tak pakai pun skrip freelancer sebagainya ni, tak. So dia ada panel sendiri, sekumpulan individu yang dilantik yang punya latar belakang kemahiran dalam ilmu yang pelbagai tetapi berkaitan dengan cerita-cerita yang diorang nak hasilkan. Okay? Tanggungjawab untuk menilai mutu sesebuah skrip. Selain diorang menghasilkan skrip, diorang juga ada orang yang akan menilai skrip-skrip yang dihasilkan. That's why kita panggil panel skrip. So dia akan teliti skrip tu betul-betul dan dia akan bincangkan skrip tu. So di peringkat inilah selalunya kebanyakannya perlu juga ada orang-orang yang boleh menvisualisekan apa yang berlaku di dalam skrip ke dalam bentuk visual. Okay. So, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan visualisasi ataupun visualization? Visualization adalah proses mentransformkan data dalam pemikiran kita ke dalam bentuk image. Okay. Apa yang kita fikir sekarang ni, apa yang saya fikir tak sama dengan apa yang awak fikir. So sekarang macam mana caranya untuk kita sama-sama keluarkan apa yang saya fikir, apa yang awak fikir ke dalam bentuk yang semua orang boleh nampak. Okay? Kalau bila benda tu ada dalam kepala otak aja, macam benda tu takkan jadi apa-apa lah. That's why kita panggil itu adalah data. Data daripada pemikiran. Apa yang ada dalam fikiran kita sekarang itu adalah data. Dan macam mana kita nak keluarkan benda tu ke dalam bentuk visual, image dan sebagainya, itu kita namakan sebagai proses visualisasi. So, dia juga merujuk kepada proses peralihan bentuk fizikal yang tersusun dalam pemikiran ke bentuk nyata. Okay? Senang cerita, itu adalah satu proses yang kita namakan sebagai kita mengimajinasikan apa yang ada dalam idea dan juga pemikiran kita. Okay? Data, visual dan juga kepada khalayak. Okay? Dan make sure, kita kena ingat, khalayak ni pula dia akan melihat dengan mata. Dari penglihatan dia. That's why pentingnya bila awak ada cerita, macam mana kita nak tukarkan cerita itu ke dalam bentuk visual supaya orang faham. Kalau kita bercakap macam ni pun, belum tentu lagi awak faham. Kan? Awak baca pun, belum tentu lagi awak faham. Ketika awak membaca pun, kadang-kadang awak sedang memvisualiskan benda yang awak baca. That's why kadang-kadang datang imajinasi yang pelik-pelik. So, daripada situlah kreativiti itu datang. Okay. So, 3 proses ini awak kena faham. Ini adalah 3 proses yang berlaku di dalam proses visualization. So, yang pertamanya proses visualisasi, proses pra-visualisasi dan yang ketiga adalah proses pasca visualisasi. So, kita lihat satu persatu. Okay. Visualisasi, keupayaan untuk menjangkakan image yang akan dihasilkan. Awak dah ada skrip. Penulis skrip dah ada idea. Penulis skrip tulis skrip diorang ke dalam bentuk skrip. Sekarang bila kita baca, dalam masa yang sama, penulis skrip pun dia dah start memberi visualization dia ke dalam bentuk penulisan. Okay? So, visualization ni, ni sedikit saya nyatakan di sini, diperkenalkan oleh Ansel Adams dalam bidang fotografi dan sinematografi. Okay? That's why kalau kita nak something di dalam frame, kadang-kadang kalau kita menulis sesebuah skrip drama filem, kita membayangkan apa yang akan berlaku di dalam sesebuah frame ataupun babak. Okay? So, itu proses visualization. Yang keduanya, proses pra-visualization. Yang ini dicirikan oleh Minor White yang menspesifikkan kepada subjek. Okay. Di sini dah masuk elemen benda-benda yang kita kena cirikan. Kita menvisualkan babak sebelum kita filmkan. Okay. Let's say dalam skrip mengatakan bahawa seorang lelaki pulang daripada kerja, tempat kerja, kereta masuk ke dalam garaj, beliau keluar daripada kereta. Itu yang tertulis dalam skrip. Tetapi macam mana untuk kita visualkan benda tu, itu bergantung kepada proses pra-visualisasi awak. Paling senang kita melihat teknik storyboarding. Okay? Bila penulis skrip dah bagi skrip, orang yang cuba lakon layar ni tadi ni, dia akan baca skrip tu dan transform ke dalam bentuk storyboarding. Okay? Dan saya rasa benda ni awak semua buat ketika cabaran pertama mini challenge Mission 7 hari-hari tu. Ingat tak? Awak diberi satu babak. Lepas tu awak perlu menvisualkan babak tersebut. Kita boleh tengok 8 kumpulan dengan 8 cara visualization yang berbeza-beza. Nampak tak? Dia punya kepentingan untuk awak transformkan satu perkataan, satu babak, satu skrip
ke dalam bentuk visual. Okey. Pentingnya proses visualisasi ni sebab dia akan memudahkan pengarah dan lakonan. Okay. So, bila pengarah lakonan tengok storyboard awak, dia dah tahu dah, oh, dia nak scene-scene macam ni, dia nak babak macam ni, camera shot macam ni, camera angle macam ni, camera movement macam ni. So, dia dah tahu dah untuk merealisasikan benda tu. So, berlakulah proses daripada skrip ke screen tadi tu. MES. Apa benda MES? MES ni mise-en-scène. Kita panggil mise-en-scène. Mise-en-scène ni elemen-elemen yang awak perlu letakkan ketika proses visualization awak supaya apa yang divisualkan itu sampai kepada khalayak. Antara benda-benda yang menyumbang kepada mise-en-scène ni adalah seperti contoh pakaian pelakon awak, warna-warna yang awak mainkan, teknik pencahayaan, set yang awak gunakan, prop yang awak gunakan untuk membantu proses visualization tadi supaya sampai kepada khalayak dan khalayak boleh faham apa yang cuba awak sampaikan. Okay, dan proses terakhir sekali adalah proses pasca visualisasi. Okay. Proses ini sebenarnya proses yang berkaitan dengan bila awak dah transform all that things daripada skrip kepada screen tadi. Yang ni adalah proses bagaimana khalayak cuba mengingat apa yang awak sampaikan ke dalam sesebuah frame tadi. That's why saya cakap tadi mise-en-scène penting. Kalau awak tidak ambil berat elemen-elemen mise-en-scène sebagainya, audience sekadar melihat cerita awak, lepas tu dia gelak-gelak-gelak, dia sedih-sedih, dia takut-takut, lepas tu dia lupa. Dia tak ada impact. So, sebagai seorang penulis skrip yang baik, penulis lakonan yang baik, awak perlu ada ketiga-tiga proses ini untuk make sure cerita awak sampai kepada khalayak dan khalayak boleh ingat cerita awak. Alright. So, saya rasa sampai di situ sahaja untuk kuliah minggu ini. Sebarang pertanyaan ataupun jika awak ada soalan, awak boleh tanya di dalam UKM Folio ataupun Google Classroom yang akan saya buka selepas ni. So, boleh tanya apa-apa soalan di situ dan kita akan mulakan proses perbincangan di situ. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama. Tak dah, saya gurau. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan ketika COVID-19 ni, saya nasihatkan anda untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, jaga keselamatan diri dan make sure anda tidak melakukan kontak rapat dengan mana-mana sesiapa sahaja yang mempunyai simptom-simptom COVID-19. So, jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye.